Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu nak mengajar tentang nombor nisbah. Okey, jom kita tengok yang selanjutnya. Okey, apa dia nombor nisbah? Okey, kalau kita lihat di sini, okey, nombor nisbah kita tulis sebagai pecahan. Okey, di mana P per Q dengan keadaan P dan Q ialah integer. Okey, Q tidak boleh sifar. Ingat ya, dalam bentuk pecahan. Okey, kita sebut sebagai nombor nisbah. Okey, kita lihat contoh. Di sini ada beberapa contoh yang saya berikan. Okey, kamu mesti ingat semua nombor boleh ditulis dalam bentuk P per Q. Okey, itu adalah nombor nisbah. Okey, contoh yang pertama. Okey, negatif 2. Okey, kita nak tulis dalam bentuk nisbah negatif 2 per 1. Jangan lupa. Okey, nombor 2. Okey, 1 per 6. Kita tukarkan dalam pecahan bercampur dulu. Okey, 1, 6 per 10. Macam mana nak dapat 10? Sebab perpuluhan tu, titik perpuluhan ada 1. Sebab mana 1 nombor yang besar, 6 per 10. Okey, kemudian kita potong ataupun kita mudahkan 6 per 10 ni jadi 3 per 5. Kita bagi dengan nombor 2. Jangan lupa. Okey, 6 per 10. Okey, 6 ni bahagi dengan 2. 10 pun bahagi dengan 2. Supaya kita dapat 3 per 5. Okey, kemudian kita nak tukar dalam bentuk pecahan yang ini. Okey, kita nak tukar dalam bentuk pecahan yang ini. Kita darabkan. 1 darab 5, 5 tambah 3, 8. Sungguh mana jawapan dia adalah 8 per 5. Okey, nombor 3. 3, 1 per 4. Bermakna bila kita nak tukar dalam bentuk P per Q ni, dalam bentuk pecahan ini, okey, kita kena darab. 4 darab 3, 12. Campur 1, 13. Okey, per dengan 4. Okey, ini adalah bentuk-bentuk nisbah. Okey, kita pergi yang selanjutnya untuk mengira. Okey. Okay, tadi kita dah kenal macam mana nombor nisbah. Wajib mesti dalam bentuk pecahan. Okay, so sekarang kita buat pengiraan untuk gabungan operasi asas aritmetik. Okay, kita tengok contoh nombor 1. Okay, di sini negatif 0.3 darab 1 per 6 tambah 2, 2 per 3. Okay, yang pertama kita kena ingat bod mas kita ataupun operasi kita tu bermula dengan apa? Okey, wajib bermula dengan kurungan dahulu, kemudian darab dan bahagi. Selepas itu barulah tambah dan tolak. Kita jangan lupa itu ya, bod mas. Okey, sekarang kalau kita lihat contoh yang nombor 1, kita kena darab dahulu. Okey, sebelum kita darab, kita tukarkan dia ke dalam bentuk nisbah yang negatif 0.3 ni. Okey, kita dah tahu nombor perpuluhan dia ada 1 titik perpuluhan. Jadi pembawah dia adalah 10. Okey, jadi 3 per 10. Jangan lupa negatif. Okey, kemudian kita darabkan dengan 1 per 6. Okey, kita boleh pun mudahkan 3 darab 2. Okey, 6. Jadi 3 ni jadi 1. 10 ini tak berubah. Jadi 1 darab 1, 1. 10 darab 2, 20. Negatif 1 per 20. Yang bahagian belakang ni, macam mana kita nak dapat? 3 darab 2, 6. Campur 2, 8. Jadi 8 per 3. Okey, ikut sahaja tulis di belakangnya. Okey, kemudian kita selesaikan. Okay. Pembawah dia 20.
So 3 kita nak darab dengan apa jadi 20? Tak boleh kan? So jadi kita darab 3 dengan 20. Okay, tu sebab dia jadi 60. Okay, jadi 1 darab 3, 20 darab 8, 160. Okay, jadi kita selesaikan. Okay, pembawah dia 60. Yang atas, negatif 3 tambah 160. Okay, kita tekan kalkulator. Kalau kita tak tahu, kita tekan kalkulator. Okay, kita akan dapat 157. Okay, yang ini pun jawapan ni kita boleh dapat dalam kalkulator. Kalau tak erti juga, kamu bahagikan 157 bagi 60. Okay, kamu akan dapat 3/7/60. Okay, kita tengok contoh nombor 2. Okay, 0.2 bahagi 1/8. Tolak dalam kurungan 1, 3/5, 1.4. Yang mana kita nak buat dulu? Okay, kita boleh buat dua-dua sekali. Okay, darab dan dalam kurungan. Ataupun kita boleh buat dalam kurungan dulu. Tapi oleh kerana dia di tengah-tengah ni tolak, kita boleh buat serentak sekali. Okay. Di mana kalau kita lihat, bila kita tukar jadi 1/5. Okay, kita bahagikan 2 ni, kita 2 darab 5 jadi 10. So, jadi 1/5. Okey, bahagi ni bila kita nak selesaikan, kita kena tukar jadi darab. So, bermakna 1/8 jadi 8/1. Terbalikkan. Okey. So, dia jadi beginilah. Okey, jadi 1 darab 8, 8. 5 darab 1, 5. Okey, dalam kurungan. Tengok, 1 darab 5 campur 3, 8/5. Tambah, okey, 1, 4/10. Okey, macam mana dapat 4/10? Okey, ini adalah 1 titik perpuluhan. So, jadi pembawah dia adalah 10. Okey, kemudian kita darab. 1 darab 10 campur 4. Jadi 14/10. Okey, kemudian kita selesaikan. Okey. 5 darab 2, 10. Kita dah tahu, so makna 8 pun kena darab 2. Okey, 16. Okey, jadi 16 campur 14, 30. Okey, per 10. Okay, sekarang kita selesaikan. 8/5 tolak 30/10. Okay, kita samakan pembawah jadi 10. Sebab 5 kena darab 2. Okay, so jadi 8 pun kena darab 2. Okay, jadi 16/10 tolak 30. 16/10 tolak 30/10. Okay, kita akan dapat 14/10. So, kita permudahkan. Okay, di sini number dia, jawapan dia adalah negatif. Sebab 30 ni lebih besar daripada 16. Sebab 30 negatif. Macam kamu hutang. Hutang lebih banyak daripada duit yang kamu bayar. So, masih berhutang. Okay, negatif 7/5. Macam mana dapat 7/5? Kita bahagikan dengan 2. Okay. So, kalau kita tak tahu nak tukarkan pecahan bercampur macam ni, tekan kalkulator. Okay, 7/5. Kita tekan sama dengan. Kita akan dapat 1/2/5. Okay, ataupun tak ada kalkulator, bahagi macam biasa 7/5. Okay, kita bahagi macam biasa. Okay, contoh 3. Okay, ni ada 2 kurungan, depan dan belakang. Okay, bermakna kita boleh selesaikan dua-dua sekali serentak. Okay, dalam kurungan yang ini, okay, kita dah tahu 0.8 adalah 8/10. Okay, tambah 3/5. Okay, kita boleh potong, okay, ataupun kita boleh permudahkan. Okay, bahagi dengan 2, bahagi dengan 2. Menjadi 4/5. Okay. So, dah sama pembawah dia 5. Okey, sama pembawah dia 5. Jadi, kita campurkan sahaja. 4 campur 3, 7. 7/5. Okey, kemudian, okey, sebelah sini pula. 3 darab 2, 6 tambah 1, 7. Okey, jadi negatif 7/2. Okey, yang ini
Kita dah tahu yang ini 2.4 adalah 4/10. Okey. Jadi kita selesaikan. Okey, pembawah dia. Yang ini 2 nak jadi 10 kena darab 5. Okey. So atas pun kena darab 5. Okay. Bermakna 7 kali 5 35. Okey, yang ini dah memang 10. Jangan lupa negatif ni semua ya. Ada 2 negatif di sini. Okey. So bermakna bila 2 negatif, kita campur. Jangan lupa kita dah belajar masa bab yang pertama. Okey, campur 2. Okey, menjadi negatif 59/10. Okey, nampak ni? Ini bahagi. Okey, kita akan tukarkan menjadi darab. Okey, bermakna bahagian yang bawah kita naikkan atas, bahagian yang atas kita turunkan bawah. Okey, so bermakna 10 negatif 10/59. Okey, di sini 5. Okey, pembawah yang depan ni 5. Yang atas tu 10. So bermakna kita boleh pemudahkan. Jadi sini tukar jadi 2, yang ini jadi 1. Bermakna 5 darab 2, 10. Okey, 5 ni akan jadi 1. Okey, bila kita dah pemudahkan yang itu, okey, kita darab. 7 darab 2, 14. Okey, ni jadi 1 tadi kan. Okey, darab 59 dapat 59. Okey, so saya dah berikan 3 contoh. Okey, kita pergi kepada latihan supaya kamu lebih faham dan lebih cekap untuk mengira dalam nombor nisbah. Ini adalah latihan. Okey, ada 6 sahaja latihan untuk kamu buat. Okey, supaya kamu lebih cekap untuk mengira dan cepat faham. Okey, jangan lupa salin di dalam buku tulis. Okey, kemudian snap gambar hantar kepada saya. Okey, ataupun boleh tanya bila-bila masa sahaja apa yang kamu tidak faham dan kamu tidak dapat selesaikan yang mana satu soalan yang saya berikan. Okey, terima kasih. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye.